Saya tengok apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada penonton dan pengikut setia Menjulang Peradaban yang dibawakan khas oleh TDM Berhad. Jadi, bagi Menjulang Peradaban sesi ke-8 kali ini ataupun siri ke-8 kali ini, kami bakal merungkai kisah Sultan Omar Yayat Shah ataupun marhum Baginda Omar bersama tetamu khas Encik Ismail yang kami bawakan khas dari Abu Dhabi, UAE. Jadi sebelum kita meneruskan sesi pada hari ini, jangan lupa like dan kongsi wal bicara eksklusif ini. Izinkan saya berkongsi sedikit sebanyak latar belakang Encik Ismail ataupun nama penuh Encik Adli Ismail Karim. Beliau merupakan pakar arkib yang kini bertugas bersama syarikat ADNOC Drilling di Abu Dhabi, UAE. Sebelum ini, beliau pernah bertugas di Newsfeed Malaysia Limited, Petrofac, Sapura Esergi Sendian Berhad, Malaysia Marine Heavy Engineering, Asia Football Confederation, Siemens and Corp MMC dan juga Saipak. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menyerahkan sesi wal bicara eksklusif ini kepada Encik Ismail. Encik Ismail, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Di Abu Dhabi sekarang 6.03 pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TDM Berhad kerana sudi mengundang saya untuk sesi siri ke-8 Menjulang Peradaban. Tajuk kita hari ini sejarah Sultan Omar Yayat Shah ataupun marhum Baginda. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan topik ni, saya orang kata bagi little bit introduction lah about Baginda Omar. Baginda Omar ni nama sebenarnya Tengku Omar Sultan Ahmad, tapi lebih dikenali sebagai Baginda Omar kerana kejayaan beliau dalam mengarungi pergolakan dalam Istana Terengganu. Walaupun pada peringkat awal beliau tewas dalam perebut tahta, namun peringkat kedua beliau memenangi perebutan tahta dan berjaya memerintah. Kalau ikutkan dia punya kronologi, selepas kemangkatan Sultan Daud pada tahun 1831, itu kekandanya, tahta mengalir kepada dia sebagai adinda kepada Tengku Daud atau Sultan Daud. Tapi oleh kerana beliau masih mempunyai bapa saudara iaitu Tengku Mansur, iaitu adik kepada ayahandanya Sultan Ahmad, berlaku sedikit kekalutan mana Tengku Mansur is lebih senior dan ada pertikaian dari segi sokongan lah. Jadi walaupun peringkat awal Baginda Omar, saya lebih suka menggunakan istilah Baginda Omar, merujuk kepada Tengku Omar. Lepas tu bila dia dapat kuasa pada tahun 1831, sedikit pertikaian berlaku di mana Sultan Mansur itu pakciknya ataupun bapa saudara ni ingin berkuasa, sebab kalau ikut hak mengalir kepada beliau, tapi oleh kerana seniority dan kepercayaan di kalangan keluarga lebih kepada Tengku Mansur, jadi kesudahannya dengan sedikit kata dengan sedikit macam mana orang kata dia dapat mempengaruhi keluarga-keluarga lain untuk memberi sokongan pada Tengku Mansur, dan akhirnya sokongan berpihak kepada Tengku Mansur, dan Baginda Omar tewas dalam permainan ni dan politik ni, dan akhirnya tahta berpihak kepada Tengku Mansur. Dari sini kalau ikutkan dari rekod-rekod Kesultanan Terengganu, kita boleh tengok peringkat awal beliau sempat bertahta, dan bila masalah pertikaian yang berlaku, beliau selaku orang yang tewas terpaksa keluar daripada istana, dan dia telah berpindah ke Daik, di mana mendapat sokongan Sultan Muhammad Riyolingga,
di mana Kesultanan Terengganu dengan Kesultanan Royal Lingga adalah satu kesinambungan di mana Sultan-Sultan Terengganu menjalinkan hubungan perkahwinan dan ada hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Lingga sendiri ataupun marhum Kraton ni menjalinkan mendirikan rumah tangga, menjalinkan perkahwinan dengan kerabat Terengganu. Jadi oleh kerana kalau kita dari segi bahasa mudahnya saudara mara, jadi dia orang berpihak kepada keluarga. Jadi Sultan Umar terpaksa mencari perlindungan dan beliau ke Daik. Dan di Daik ini beliau bermaustautin selama 8 tahun. Dan dari sini oleh kerana baginda masih merasai dia berhak atas tahta, jadi in term of masa ni timeline era 1830-an ni di pantai timur khususnya ataupun Terengganu, perdagangan ataupun hubungan diplomatik ataupun pengangkutan semuanya bergantung pada sistem laut, ada pengangkutan di laut. Jadi sistem ini merupakan satu-satunya menghubungkan perdagangan, diplomatik. Jadi the mechanism untuk part ni isu yang hangat pada masa ni adalah sabotaj dengan kegiatan pelanunan. That mean in term of mengganggu gugat lah kelancaran jadi pentadbiran di Terengganu. Jadi bila ada gangguan dari segi situasi ini semua, keselamatan di Terengganu itu tidak terjamin dan ada tekanan daripada pihak luar, khususnya daripada British di Singapura dan tekanan kepada Siam di Bangkok, sebab Kuala Terengganu merupakan lokasi transit di antara Singapura ke Bangkok. Jadi oleh kerana benda ni berlarutan, pada tahun 87 actually, sebelum Tengku Baginda Umar ni menaikkan tahta, aktiviti pelanunan dah berlaku di kawasan ni. I mean orang kata macam budaya lah pada ketika itu, macam pelanunan ni macam style orang ketika itu yang menunjuk kejaguhan masing-masing lah, pengaruh. Sebab orang Melayu masa ni terkenal dengan kehebatan dan pelayaran. Jadi bila benda tu berlarutan dan akhirnya Sultan Mansur mangkat pada tahun 1837, tahta mengalir kepada anak andanya Sultan Muhammad I. Tapi oleh kerana kepribadian dan kata credibility Sultan Muhammad I ataupun lebih dikenali sebagai marhum Tello, tidak kata bertapatan sebagai seorang sultan. Jadi even kerabat sendiri pun tidak puas hati dengan prestasi dan banyak masalah yang timbul. Jadi masa ni terbuka peluang lah pada Baginda Umar untuk kembali balik ke Terengganu dan bertahta dalam kerajaan Terengganu. Dari sini timbul sedikit konflik bila mana dalam rekod-rekod British actually, kita sedia maklum dan termasuk rekod-rekod Malaysia, penglibatan kembalinya Baginda Umar ke Terengganu ni orang kata atas desakan dan inisiatif beliau sendiri, tanpa ada penglibatan mana-mana kuasa yang lain. Sebab masa ni Kesultanan Terengganu tak adalah besar sangat. Jadi orang kata untuk tackle and get back the position tu, dia tak perlu kepada pihak luar, sebab tahta pun masih dikuasai oleh di kalangan keluarga mereka sendiri. Tapi oleh kerana ketika ini berlaku orang kata pengembangan pengaruh daripada Siam, macam biasalah Siam claim diorang yang orang kata invite Baginda Umar kembali ke Terengganu, dan benda ni menjadi isu dan perdebatan lah. Tapi dari segi realiti memang kita nafikan lah, sebab dari sudut rekod-rekod Terengganu pun tidak ada peristiwa yang jelas mengatakan bahawa Raja Siam mengundang beliau balik ke Terengganu untuk bertahta. Okey, selepas kembalinya Baginda Umar ke Terengganu, kita boleh tengok
pada tahun 1839, dan sebelum tu ada diceritakan lebih lanjut lah oleh Clifford ketika Sultan Umar berada di Daik. Dan sebelum tu kita boleh tengok ada satu kisah di mana pada tahun 1830 dan lebih awal lagi actually pada tahun 1825 ketika Ayahanda masih bertahta, Sultan Ahmad pernah memberi bayangan yang Baginda Umar antara calon favourite untuk mengganti beliau seandainya beliau mangkat. Dan benda ni ada dikisahkan oleh Henry Burney dalam kertas laporan beliau itu pada tahun 1825. Dan benda ini sekali lagi diulangi dalam ASEAN Journal Monthly Register pada tahun 1827 pun ada disebut tentang credibility Baginda Umar melebihi kekandanya beliau itu Tengku Daud. Dan berbalik pada perjalanan beliau di Daik, benda ini ada dikisahkan oleh Hugh Clifford di mana dalam laporan pemberontakan mana masa Clifford ke Terengganu untuk memburu Datuk Bahaman, Mak Kilau dengan Tok Gajah, ada diperkisahkan Baginda Umar semasa berada di Daik di mana Baginda mendalami ilmu agama dan berguru dengan seorang Habib Syekh, dan dari sini beliau kata membekalkan diri sebagai seorang calon ataupun bakal sultan di Daik. Jadi bila mendapat berita kemangkatan Sultan Mansur, keputusan telah diambil dan dengan sokongan daripada Daik, Baginda Umar pulang ke Terengganu dan mendapatkan takhta. Dan benda ini berlaku pada tahun 1839, itu selepas 2 tahun kemangkatan Sultan Mansur. Oleh kerana Sultan Muhammad ataupun marhum Tello ni ganti pada Sultan Mansur ni seorang yang agak muda dalam belasan tahun, dan dia ni ada masalah dari segi personality, itu orang kata tidak cukup sifat sebagai seorang raja lah. Itu masalah Tello ataupun lisping, mana benda ni ada dicatat dengan detail dalam hikayat Seri Kelantan, dan juga dilaporkan dalam hikayat pelayaran Abdullah Mushi, di mana ketika itu Abdullah Mushi singgah ke Terengganu pada tahun 1838, dan dilaporkan dengan jelas macam mana suasana di Kuala Terengganu ketika itu dengan keadaan yang tidak orang kata stabil oleh kerana Sultan seorang personality yang lemah, dan orang kata terlalu banyak masalah bila Sultan tidak bermainkan peranan. Jadi bila dilaporkan benda-benda ni, kita boleh lihatlah personality Sultan tu amat penting dalam pentadbiran negeri. Okey, selepas kejayaan beliau bertahta di Terengganu, satu tindakan drastik yang dilakukan oleh Baginda Umar ialah dengan menyusun balik sistem pentadbiran di Terengganu, yang mana sebelum ni kuasa diserahkan kepada pembesar. Tapi kerana Baginda kembali bertahta, antara tindakan pertama yang dilakukan, beliau memusatkan kuasa. Maksudnya pemerintahan secara centralized, di mana semua pembesar-pembesar perlu melaporkan diri kepada Baginda. Berbeza sebelum ni, mana macam di era Sultan Ahmad, iaitu marhum ayahanda Baginda, setiap daerah ditakbir oleh pembesar secara berasingkan. Sebagai contoh Dungun, yang mana telah diserahkan kepada waris daripada Ralingga. Dan bila berlaku pemisahan ni, kita boleh tengok ada tentangan pada peringkat awal, yang mana mereka tidak gemar dan tidak merestui tindakan pemusatan kuasa oleh Baginda Umar. Dan yang ini kita boleh lihat di mana di Dungun, itu antara isu awal yang perlu diatasi oleh Baginda. Dan ada cubaan mereka yang menentang cuba merampas kuasa kerana orang kata bagi sokongan pada Sultan Muhammad. Namun cubaan mereka gagal, walaupun mendapat sokongan daripada sebahagian pembesar, contohnya daripada Dungun. Namun benda itu gagal kerana rezeki atau asbabnya
persediaan tu tidak mencukupi dan Baginda Umar bersedia untuk menghadapi tentangan daripada pembesar ataupun kerabat yang tidak sehaluan dengan dia. Jadi bila habis peringkat ni, orang kata satu tempoh masa yang agak kritikal, sebab masa ni dia nak bentuk balik kerajaan, nak satukan balik kerabat, dan orang kata ambil masa lah di antara tahun 1839 tu hingga ke tahun 40-an. Banyak perubahan telah dilakukan, di mana di antaranya Baginda Umar ketika menetap di Daik telah diberi pendedahan. Dia tengok macam mana dari segi pentadbiran yang dijalankan oleh Sultan Muhammad ataupun Mahmud Keraton di Rio Lingga, tentu peranan Belanda, penglibatan Belanda di Rio Lingga, dan dari situ masa itu era itu perdagangan merupakan sesuatu yang kata jadi punca pendapatan kerajaan, dan sektor-sektor tertentu memainkan peranan. Antaranya ketindakan baginda yang orang kata peringkat awal, baginda bawa balik penenun-penenun daripada Riau Lingga, Daik ke Terengganu. Itu antara tindakan pertama. Dan kedua, kita boleh lihat sistem industri penenunan ataupun cottage industri mula diperkenalkan di Terengganu, dan banyak perubahan berlaku, iaitu dari segi orang kata Terengganu dah ada start ada industri sendiri. Dan kita fokus pada tahun 1846. Dalam slide seterusnya tu kita boleh tengok tindakan benda ni dilaporkan apabila kunjungan Major General William John Butterworth, itu Gubernur Negeri Selat, telah singgah di Terengganu ketika dalam perjalanan ke Singapura pada tahun 1846. Dan on the way balik pula dia singgah lagi sekali, dan beliau sempat berjumpa dengan salah seorang bangsa Eropah. Pada peringkat awal beliau beranggapan lelaki ni mengalami masalah albino, tapi sedangkan sebenarnya lelaki ni adalah seorang lelaki bangsa Jerman bernama Martin Parrot. Dia ni mengenakan diri, dan Butterworth terkejutlah sebab ia merupakan seorang bekas askar dan pernah terlibat dalam perang Waterloo di Eropah, dan Mamat ni bertugas dalam Brigade German Rifle. Dan dari situ kata seringkali diungkap ataupun dilaporkan beliau ini antara orang awal yang berperanan dalam mengemaskini dan meningkatkan kemahiran dalam pembinaan perahu pinis. Sebab masa ni perahu pinis menjadi satu keagungan atau kehebatan Bugis. Tapi oleh kerana benda ni dipertingkatkan lagi dari segi teknologi, pembinaan oleh orang Eropah, jadi satu kelainan dihasilkan di Terengganu, di mana Terengganu berjaya membina perahu-perahu pinis versi Terengganu yang telah dikemas kini dari segi teknologi dengan bantuan Martin Parrot. Martin Parrot ni alhamdulillah akhirnya dia menganut Islam dan berkeluarga dan bermaustatin di Terengganu. Okey, itu tentang perahu pinis. Maksudnya kita boleh tengok tarikan apa yang Baginda Umar buat tu, dua dah kita boleh lihat, iaitu dari segi tenunan dan perahu pinis. Lepas tu dari sudut penyebaran agama Islam, sebagaimana telah dinyatakan selama 8 tahun Baginda di Daik, antara tindakan Baginda Umar mendalami agama Islam. Dan jadi baginda ni dibekalkan dengan ilmu agama yang cukup dan berkaliber sebagai seorang sultan, dan tindakan yang dapat dikesan ialah baginda seorang yang tegas dalam memastikan amalan ajaran Islam, penyebaran agama Islam menjadi teras kepada pentadbiran baginda. Ini dapat lihat pada era ni pada tahun 1846, di mana tindakan tegas Baginda Umar telah memenjarakan 3 orang American missionary, iaitu mubalik Kristian yang pernah cuba menyebarkan agama Kristian bila singgah di Terengganu. Dan tindakan ini telah dilaporkan oleh Kapten Dick Bock. Dick Bock ni seorang berbangsa Jerman. Bila dia tiba di pelabuhan di Terengganu, beliau dapat melihat 3 orang mubalik Kristian telah dikurung dan diletakkan dalam sangkar.
Jadi dari sini ada berlaku siasatan daripada beliau kenapa dan apa tindakan yang telah dilakukan oleh Baginda Umar, dan bila diketahui beliau membantu dan mendapatkan keyakinan daripada Baginda Umar agar ketiga-tiga mubalik ini dilepaskan dengan syarat mereka berjanji tidak akan datang lagi dan tidak melakukan kerja-kerja penyebaran agama Kristian. Ketika ini gerakan misioneri memang orang kata tempoh masa dia orang kata masa ni memang agak aktif, iaitu bermula pada 1820-an, kerana Terengganu ni merupakan lokasi transit ke Indochina, ke Siam dan ke China. Jadi Kuala Terengganu menjadi lokasi persinggahan, jadi tidak pelik lah. Dan ketika ini ada perlombaan gerakan mubalik Kristian yang mana peringkat awal dinaungi oleh orang British, Belanda, Perancis, dan ketika ini juga kita boleh tengok secara sistematik gerakan American Missionary. Ni orang kata part yang menarik actually, sebab gerakan missionary ini bukan setakat membawa misi penyebaran agama Kristian, tapi pada masa yang sama dia orang membawa teknologi percetakan dan tindakan dia orang membawa teknologi percetakan ini merupakan satu saingan. Dan benda ni saya lupa nak mention sebab masa ni berlaku persaingan di antara missionary dengan orang Islam, bila mana Terengganu juga dikenali meneruskan tradisi sebagai pusat salinan Al-Quran di Pantai Timur. Ini kesinambungan ini diteruskan di era Sultan Mansur, iaitu pakciknya. Tapi agak mungkin saya tertinggal untuk mention part ni, tapi benda itu antara cabaran yang diorang lakukan untuk mengatasi gerakan missionary. Dan benda ni kita boleh lihat sebagaimana dimaklumkan oleh Dr. Rashwadi, terdapat 4 salinan tulisan tangan Al-Quran versi Terengganu era Sultan Umar berada di Asia Tenggara, menjadi rujukan dan kajian, dan sebagainya sini ada di Eropah. Itu orang kata peninggalan yang sebagai bukti lah penyebaran. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Kita tengok pada tahun 1846 juga berlaku peristiwa penting, itu berlaku peristiwa kebakaran besar Kuala Terengganu pada tahun 1846, dan berita ini dilaporkan di dalam akhbar di Singapura, mana telah memusnahkan 1,600 buah rumah, termasuk rumah Haji Muda, iaitu anak saudara adinda baginda sendiri, iaitu yang bertuan muda Tengku Mahmud, yang mana turut terbakar dan melibatkan sebahagian besar bandar Kuala Terengganu. Dan kebakaran berlaku pada awal pagi 15 Mei 1846. Walau bagaimanapun Istana Baginda Umar terselamat. Peristiwa kebakaran ini dilaporkan hingga ke Singapura, bila mana berita-berita ini disampaikan oleh pelayar yang telah melalui Terengganu, di antaranya oleh pedagang Cina, dan benda ini telah dilaporkan dengan terperinci dalam beberapa naskah akhbar, iaitu dalam akhbar Singapore Free Press, macam Light Advertise, lepas tu dalam The Straits Times, dan dalam hari yang berbeza juga dilaporkan berita yang sama. Dan benda ni merupakan satu peristiwa yang penting actually, walaupun benda ni merupakan satu bencana, tapi kesan daripada peristiwa ni banyak berubah, khususnya dari sudut perbandaran di Terengganu, bila mana begitu banyak rumah telah musnah, dan rasanya benda ni yang menyelamatkan, kalau tidak merosakkan istana masa ni, Istana Hijau. Okey, kita tengok pada slide seterusnya, iaitu menjelang tahun 1855 berlaku perjanjian boring di antara Thailand dengan British, dan Terengganu merupakan salah satu negeri naungan yang mana menjadi orang kata platform persinggahan, dan telah dinyatakan sebagai lokasi yang terlibat dalam perjanjian bagi pihak Raja Siam. Namun British masih diberi kelonggaran untuk berdagang dan berurusan di Kelantan dan Terengganu. Walaupun peringkat awal kita sudah ada perjanjian Beni
namun status Terengganu dan Kelantan tu agak blur lah, bila mana Siam cuba membuktikan dia berhak menguasai kedua negeri ini, namun dari sudut realitinya Terengganu dan Kelantan adalah negeri yang bebas. Cuma menjadi lumrah ketika itu Kelantan dan Terengganu sekadar bernaung dengan Siam in term of diplomatik, dan negara kuarter yang kecil berbanding dengan Siam. Namun British cuba memisahkan Terengganu dan Kelantan daripada naungan Siam secara officially, tapi fokus mereka lebih kepada pantai barat, khususnya Penang dan Kedah, menyebabkan status Terengganu ni agak tumbang ambing. Hingga kan dalam dua perjanjian 1855 ni pun kita boleh tengok Terengganu disebut, tapi statusnya still orang kata agak kabur, sebab British tidak menguasai secara langsung sebagaimana di negeri-negeri pantai barat penglibatan mereka. Okey, kita tengok slide seterusnya. Dalam tahun 1857 hingga 1853, ini antara era yang agak hot pada zaman pemerintahan Baginda Umar, di mana berlaku perang saudara Pahang, iaitu di antara Wan Ahmad dengan kekandanya Wan Mutahi. Ini selepas kemangkatan ayandanya Bendara Wan Ali, yang mana Pahang menjadi pertikaian, wilayah di Pahang menjadi pertikaian di antara dua keluarga, itu adik-beradik, dalam pembahagian wilayah, di mana Wan Ahmad tidak bersetuju dengan tindakan Wan Mutahi menguasai wilayah-wilayah yang sepatutnya diserahkan kepada beliau, contohnya di Endau, di Kuantan, dan di wilayah khususnya di kawasan persempadanan di antara Johor dan Pahang, dan sama juga di antara Pahang dan Terengganu. Dalam pertikaian ini Baginda Umar memihak kepada Wan Ahmad, dan selama peperangan berlaku, tiga siri peperangan berlaku, bantuan diberikan kepada Wan Ahmad, dan akhirnya perang selesai pada Mei 1863 dengan kemangkatan Wan Mutahi di Sedili. Namun penglibatan Baginda Umar ini mendapat tentangan daripada Johor dan British di Singapura. Ini kerana tuduhan mereka penglibatan Terengganu ini mengganggu-gugat perdagangan pelombongan di Kuantan dan di perairan pantai timur, sedangkan pertikaian ini melibatkan dua keluarga yang sama, namun pihak lain turut terbabit sama sebab kedua-duanya ada ikatan kekeluargaan dan orang kata ada pertalian. Tapi dari sudut British, dia lebih fokus pada perdagangan, dan tekanan telah diberikan kepada Baginda Umar kerana ketika ini Baginda Umar still orang kata di bawah pengaruh Siam, yang mana ketika itu Mongkut telah berkuasa, iaitu Raja Mongkut Rama IV berkuasa dan cuba mengembangkan pengaruh di pantai timur. Namun British yang berada di bawah pentadbiran Kavanagh tidak merestui tindakan penglibatan Siam, dan ketika ini juga berlaku kedatangan Sultan Mahmud Muzaffar daripada Ria Lingga, bila mana beliau telah dilucutkan tahta oleh Belanda, dan lokasi Pahang menjadi agak panas bila penglibatan tokoh-tokoh Melayu dalam memberi sokongan kepada mereka dalam peperangan, di samping waris daripada Sultan Selat Johor turut sama terbabit, dan menjadi lubuk orang kata pertikaian yang melibatkan banyak kumpulan, iaitu di antara Wan Ahmad yang mendapat sokongan daripada Terengganu, daripada Sultan Mahmud Muzaffar daripada Ria Lingga, Wan Mutahi yang mendapat sokongan daripada Johor, Sultan Abu Bakar dan British, dan
terlibat sama juga daripada Siam secara tidak langsung, yang mana orang kata ketika ini menjadi suatu yang agak panas dan boleh menimbulkan kesan yang besar jika berlaku perang berlarutan. Namun akhirnya selepas kemanggatan Wan Mutahid, perang saudara Pahang ini pun tamat. Orang kata menyelamatkan keadaan lah, walaupun melibatkan banyak pihak. Namun dengan kemangkatan Wan Mutahid ini menyelesaikan sedikit pertikaian dan akhirnya Pahang kembali aman dan berada di bawah Wan Ahmad. Okey, kita pergi seterusnya. Pada slide seterusnya, ini antara orang kata kronologi yang agak penting dalam era pentadbiran Baginda Umar di Terengganu, di mana Baginda merancang pada peringkat awal untuk berlayar dengan kapal sendiri untuk mengerjakan ibadah haji. Itu pernah dilaporkan dalam akhbar di Singapura pada tahun 1855. Ada seorang kapten iaitu bernama Kapten Kin pernah singgah di Kuala Terengganu ketika dalam perjalanan daripada Teluk Siam ke Singapura, dan beliau telah dimaklumkan bahawa Baginda Umar tengah bersiap-siap membina kapal bagi tujuan mengerjakan ibadah haji bersama keluarganya. Namun kisah ni kira mati begitu saja. Mungkin faktor utama yang mengganggu perancangan beliau ialah ketika ini berlaku revolusi dalam sistem pengangkutan, di mana sistem kapal layar telah berubah kepada kapal steam. Di mana masuk tahun penghujung 50-an, 1860-an diperkenalkan kapal steam. Jadi kapal layar ni dah orang kata outdated lah. Jadi mungkin antara faktor cita-cita Baginda Umar ni terkandas, tidak dapat dilaksanakan sebab berlaku perubahan teknologi. Jadi yang kata tak berbaloi lah, dia nak buat kapal, tiba-tiba ada teknologi baru yang lebih murah dan mudah. Jadi beliau menukar perancangannya, dan bermula pada tahun 1891 Baginda merancang pelayaran haji. Bermula pada 26 Mac 1861 Baginda ke Singapura, dan setibanya di Singapura Baginda melaporkan diri memaklumkan kepada Governor William Kavanagh dan ambil masa menginap di Istana Kampung Gelam sebelum meneruskan pelayaran. Namun tindakan beliau ini pada tahun 1861 tidak dipersetujui oleh Kavanagh, kerana masa ni situasi perang saudara masih berlaku dan potensi ganggu gugat itu masih tinggi, dan seandainya berlaku sesuatu masalah di Terengganu ataupun di Pahang, boleh menggugat hubungan diplomatik antara negeri Terengganu dengan British dan juga diplomasi dengan Siam, sebab kehadiran Mahmud Muzaffar ini tidak mendapat restu daripada British. Okey, kita boleh tengok dalam seterusnya, bila mana ketika dia berlayar ni, beliau telah tinggalkan tahta kepada adindanya Tengku Mahmud sepanjang ketiadaannya. Namun Baginda Umar tetap bertegas. Dia meneruskan pelayaran sehingga ke Ceylon. Ceylon ni Sri Lanka. Namun agak mendukacitakan bila sampai ke Ceylon ataupun Sri Lanka, ketika ini perjalanan pelayaran memakan masa yang panjang, dan perubahan daripada Singapura ke Ceylon, dia orang perlu berpindah dengan menaiki kapal yang lain sebab rute yang berbeza daripada Ceylon ke Aden di Yaman. Jadi oleh kerana tiada sistem yang sistematik, setiap mereka yang ingin meneruskan pelayaran terpaksa berebut-rebut, dan ini menimbulkan satu masalah kepada rombongan Baginda Umar, kerana terdapat 3 orang wanita dalam rombongan Baginda, dan Baginda agak partikular sebab memastikan keselamatan waris-warisnya ketika menaiki kapal. Akhirnya bila Baginda tetap gagal untuk meneruskan pelayaran kerana tidak mendapat ruang di atas kapal untuk perjalanan seterusnya, Baginda membuat keputusan
dan dengan tekanan daripada keadaan yang tidak stabil di Pahang dan Terengganu akibat perang saudara, baginda memutuskan membatalkan orang kata perancangan haji ini dan berlayar balik ke Singapura pada 9 April 1861. Dan itulah orang kata jika tidak ini menjadi satu peristiwa yang penting seandainya baginda dapat meneruskan pelayaran, tapi oleh kerana orang kata asbab nasib dia tidak kesampaian, sedangkan ketika ini baginda Umar memperuntukkan hampir $40,000 Sepanyol untuk mengerjakan ibadah haji bersama keluarganya. Tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan, baginda terpaksa balik ke Singapura dengan menaiki kapal steam Pekin iaitu dari PO dan tiba di Bombay pada 14 Mei dan seterusnya berlayar pulang ke Kuala Terengganu dengan kapal steam Chowta iaitu dengan harga $600 Sepanyol. Dan kita lihat pada setibanya baginda di Terengganu iaitu pada 24 Jun 1891, baginda Umar mengambil keputusan mengirimkan warkah kepada Perdana Menteri Siam memaklumkan yang baginda tidak meneruskan cita-citanya mengadakan haji oleh kerana masalah pergolakan di Pahang menimbulkan kekhawatiran dan beliau cuba mengatasi pergolakan dengan kehadiran Sultan Mahmud Muzaffar juga menjadi punca. Orang kata baginda tidak selesa dan antara cabaran-cabaran yang bakal berlaku seandainya baginda tiada di negeri. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Selepas tamatnya perang Pahang pada 1863, pada masa yang sama Terengganu walaupun sebagai negeri naungan kepada Siam masih meneruskan tradisi penghantaran bunga emas. Dan ini ada dilaporkan dalam buku Indian Officer by General of Cavenagh. Baginda ada melaporkan kepada Cavenagh pada tahun 1862 di mana ketika berdiskusi dengan Cavenagh, baginda melaporkan nilai bunga emas dan perak daripada Terengganu sekitar $3,500, yang mana satu bunga emas dan satu bunga perak disertakan dengan 104 pasang baju, lepas tu dengan 10 kati gambir, 400 kajang, 400 kayu terbaik dan menggandingi beras, gula dan sebagainya. Dan benda ini merupakan antara nilai bunga emas dan perak yang telah dihantarkan ke Bangkok. Walaupun baginda tidak menerima tekanan Siam, tapi tradisi penghantaran bunga emas dan perak ini masih diteruskan. Kerana dia mengakui walaupun bukan berada di bawah Siam, tapi mengakui peranan Siam sebagai negara yang lebih besar pada Terengganu. Okey, pada slide seterusnya, cuma pada peringkat ni walaupun berada di bawah naungan Siam, Siam tidak campur tangan dalam pentadbiran Terengganu. Maksudnya Terengganu di bawah pentadbiran baginda Umar diberi hak memerintah secara bebas selagi tidak melibatkan pihak luar, khususnya dalam diplomatik. Namun baginda Umar seorang yang oportunis dan bijak bila mana akibat hubungan yang agak rapat dengan Cavenagh, beliau telah diundang untuk turut serta dalam International Exhibition di London pada 1 Mei hingga 1 November 1862. Ini merupakan salah satu pameran antarabangsa yang mana menjadi satu kebanggaan kita kepada negeri Terengganu bila mana Kesultanan Terengganu menjadi wakil daripada Tanah Melayu bersama Johor ketika itu turut serta dalam pameran ini dengan mempamerkan bahan-bahan ukiran, kraf tangan, antaranya ukiran senjata dan dipamerkan di bahagian persenjataan iaitu kain-kain tenunan kapas, sutera serta anyaman mengkuang. Dan akhirnya penglibatan Terengganu ini mendapat pengiktirafan dan telah dianugerahkan bronze medal oleh Queen Victoria iaitu sebagai tanda penghargaan. I mean kata kita ada rekod lah yang mengatakan walaupun kita berada di pantai timur,
dan sekadar sebuah kerajaan yang kecil, tapi momentum tindakan Bani dan Umar ini ada hasil, di mana Terengganu dikenali dan mula diketahui. Dan dari sini yang kata in term of reputasi itu terbina oleh tindakan beliau terlibat dalam international exhibition di London. Dan kita tengok seterusnya, walaupun hubungan dengan British di Singapura agak okey, stabil, namun kehadiran Sultan Mahmud Muzaffar dari Riau Lingkar ini menjadi orang kata duri dalam daging kepada British, kerana peranan beliau itu sendiri yang telah dipinggirkan oleh Belanda dan dipaksa melepaskan tahta, dan oleh kerana mempunyai hubungan keluargaan dengan Baginda Umar, dan ketika itu juga bondanya menetap di Terengganu. Jadi Terengganu merupakan destinasi persinggahan Sultan Mahmud Muzaffar, mencari naungan, mencari perlindungan, mencari kerajaan baru. Yang menjadi isu ialah Sultan Mahmud Muzaffar ingin bertahta kembali dan beranggapan Pahang, Terengganu dan Kelantan merupakan sebahagian daripada wilayah Johor lama, di mana sebelum terpecahnya kerajaan Johor dan membentuk Johor moden dan kerajaan Riau Lingga. Tindakan ini tidak direstui oleh British, dan oleh kerana pembahagian telah berlaku pada tahun 1824, di mana di bahagian utara Semenanjung merupakan kawasan pentadbiran British, manakala di bahagian selatan Singapura berada di bawah pentadbiran Belanda. Jadi bila mana ada campur tangan dia dan cubaan beliau mempengaruhi pembesar apa semua, sebab ketika ini status baginda Sultan Mahmud Muzaffar ni seorang sultan mengatasi semua pembesar yang ada, ataupun dari segi hierarkinya dia lebih tinggi, sama ada di Pahang, di Terengganu ataupun di Kelantan. Walaupun Sultan Baginda Umar bertahta, namun dari segi senioriti itu lebih memihak kepada Sultan Mahmud Muzaffar. Dari sini British risaulah. Risau takut ada cubaan beliau merampas kuasa, dan pada masa sama mendapat tentangan daripada Sultan Abu Bakar, Maharaja Abu Bakar masa ni di Johor, kerana dari segi senioriti boleh mengganggu-gugat pentadbiran di Johor seandainya beliau kembali bertahta, kerana status Johor moden ini pembesarnya adalah bertaraf Temenggung, dan dari segi senioriti dia lagi bawah, cuma dia orang bagus dari segi pentadbiran dan perdagangan, yang mana memberikan hasil yang lumayan kepada British. Dari sini orang kata political gain untuk pembesar-pembesar ni untuk survive, dan momentum dia orang guna British lah di Singapura. Dan oleh kerana persaingan yang berlaku ni, tekanan daripada Siam, nak tak nak Terengganu telah dijadikan biduk catur, di mana akibat tindakan tergesa-gesa Kavanas dalam cubaan menghalau Muhammad Muzaffar daripada Terengganu, beliau telah melakukan tindakan drastik dengan menghantar kapal British ke Kuala Terengganu pada 11 dan 12 November dengan peringatan untuk menangkap Sultan Mahmud Muzaffar, dan seandainya tidak mendapat sokongan, Bandar Kuala Terengganu akan dibom dengan berdilan meriam daripada kapal-kapal British. Oleh kerana tidak mendapat kerjasama, dan Sultan Mahmud Muzaffar actually telah keluar daripada Terengganu, berselindung di tempat lain, dan Baginda Umar memainkan peranan sebab suka ataupun tidak, Mahmud Muzaffar adalah kerabatnya sendiri, daripada keluarganya sendiri. Jadi bagi menjamin keselamatan, beliau cuba melengah-lengahkan, tapi British terpaksa menunjukkan kuasanya dengan gunboat policy, telah melakukan berdilan pada 11 dengan 12 November. Tapi sebelum berdilan dilakukan, telah dimaklumkan tindakan ini, telah dihantarkan amaran sebagainya, namun masa yang diberikan tidak dipatuhi oleh Terengganu. Tiada respon daripada Sultan Mahmud Muzaffar, dan akhirnya Bandar Kuala Terengganu telah dibom pada 11 dan 12 November. Di samping itu, British juga memberi tekanan kepada Siam sebagai hukuman,
kerana cuba memberi sokongan kepada Mahmud Muzaffar dengan memaksa beliau Raja Mongkut menghantar wakil ataupun kapalnya untuk mengambil Mahmud Muzaffar dan dibawa ke Bangkok. Itu orang kata ada cubaan Siam lah untuk menjadi jaguh ke atas negeri Melayu, kononnya untuk membantu negeri Melayu. Namun dari segi realitinya, Mongkut cuba mengembangkan kuasa di pantai timur, namun tidak berjaya bila mana British di Singapura mematikan tindakannya dengan melakukan berdelan di Kuala Terengganu. Tindakan Gunboat Policy ni dia berjaya lah. Jadi British tak berani untuk proceed to next stage dan dia terpaksa bawa Mahmud Muzaffar balik ke Bangkok untuk berselindung dan mendapat orang kata suaka politik. Kita tengok dalam slide seterusnya, menjelang tahun 1864, Baginda Umar sudah meningkat ke satu stage yang orang kata agak tua dan perlukan kepada generasi baru untuk membantunya, dan ini ditambah pula dengan kemangkatan yang tuan muda, itu adinda beliau Tengku Mahmud, dan pada tahun 1864 Baginda telah mengisytiharkan dan mentabarkan ananda saudaranya Tengku Ahmad sebagai Yang di-Tuan Muda Terengganu yang baru pada tahun 1864. Oleh kerana fokus Baginda Umar lebih banyak di Pahang dan di Johor, daerah Besut agak terabal, dan ini kerana Besut berada di antara Terengganu dan Kelantan. Wilayah ini pada peringkat awal semenjak era Sultan Mansur Dayak Shah lagi telah diserahkan kepada keluarga Tengku Abdul Kadir, iaitu merupakan salah seorang putera kepada Sultan Mansur, dan generasi kedua iaitu anak anda beliau iaitu Tengku Ali cuba bertindak dengan mendapat sokongan Kelantan pada ketika itu, ingin menurunkan Baginda Umar dengan menggantikan dengan seorang waris yang lain iaitu bernama Tengku Cik Muda, iaitu cucu kepada Sultan Abdul Rahman, iaitu pakcik kepada pada Baginda Umar yang mana pernah memerintah seketika sebelum angkat. Ini kerana mungkin dari segi personality, yang sini saya akan orang kata cerita lebih sikit part dia bila melibatkan benda yang mungkin kita terlepas pandang dari segi kesihatan dan fizikal Baginda Umar. Namun tindakan Tengku Ali ni dapat dihidu bila mana ketika majlis pertabalan Tengku Ahmad, beliau tidak hadir. Ini menimbulkan kemarahan Baginda Umar dan lalu dihantar 8,000 tentera ke Besut. Namun tidak berlaku peperangan, sekadar gertakan Tengku Ali telah melarikan diri ke Kelantan. Dan dari situ pemerintah Besut telah diserahkan kepada saudaranya lain iaitu Tengku Ngah sebagai wakil kerajaan Kuala selaku wakil kepada kerajaan Terengganu. Okey, pada tahun 1868 pula kita boleh lihat berlaku peristiwa gerhana matahari di selatan Thailand ataupun Siam ketika itu, dan peristiwa ini berlaku di era di kawasan Patani, di mana Raja Mongkut dengan inisiatif beliau telah hadir ke lokasi untuk menyaksikan gerhana matahari. Dari tindakan beliau hadir ke lokasi yang agak hampir dengan persempadan negeri Melayu ini telah menyebabkan beliau mengundang Raja-Raja Melayu yang berada di bawah naungannya hadir dan bertemu dengan beliau bersempena dengan peristiwa gerhana matahari. Dan majlis ini also dihadiri oleh wakil British iaitu Sir Harry Ord, iaitu selaku pengganti Cavendish. Dan namun Baginda Umar tetap tidak hadir kerana tidak bersetuju dengan tindakan Mongkut dan cuba menjauhi dari pengaruh Siam. Namun tindakan beliau ini orang kata sebagai alasannya lah untuk tidak hadir. Namun peristiwa ini actually meninggalkan satu kesan kepada Baginda sebagai reputasi. Namun Mongkut pada ketika ini bukan bersikap agresif, dan persahabatan beliau dengan British memberi orang kata satu jaminan bahawa
Siam bertindak agak agresif untuk meluaskan kuasa di tanah Melayu. I mean orang kata semua ketika ini berjaga-jaga dan Terengganu dari sudut politik terselamat dari tindakan British dan Siam yang masing-masing bertindak menjaga diri masing-masing dari terlibat dari pertelingkahan. Walaupun baginda Omar ada menimbulkan masalah, namun Mongkut tidak berani mengambil tindakan kerana menjaga hati British ketika itu. Dan kita tengok pada slide seterusnya, menjelang 1869, dekat sini ada dilaporkan berkenaan bunga emas dan perak daripada Terengganu. Ini dilaporkan oleh Raja Mongkut sebelum itu pada tahun 1868, iaitu dengan persiapan dan tindakan Raja Terengganu iaitu Baginda Umar mengirimkan bunga emas dan perak sebagai tanda penghormatan kepada Siam dan sebagai tanda orang kata memohon maaf sebab tidak hadir pada tahun 1868 dan orang kata cara nak ambil hati lah. Dan benda ni dilaporkan agak lengkap di mana dari segi barang-barang yang diterima iaitu terdiri pada kain sarung, 40 koyan beras, 40 koyan garam iaitu dibagikan kepada kerajaan daripada kerajaan Terengganu kepada Siam. Lepas tu dia orang dibalas dengan hadiah iaitu untuk yang Tuan Raja Muda dengan pakaian, dengan sutera, sarung dan sama juga kepada Baginda Umar iaitu dengan pakaian, sarung dan sutera. Walau pada masa ini boleh dianggap agak berada pada penghujung era Baginda Umar, namun Baginda Umar masih berperanan untuk menjaga keselamatan Terengganu dengan cuba mencari kuasa lain agar dapat menjaga keselamatan, kestabilan dan kegemilangan Terengganu dengan bertindak melantik Tengku Muhammad Arifin. Boleh tengok dalam slide seterusnya. Kita tengok di mana pada tahun 1855 Baginda telah diperkenankan dengan Tengku Muhammad Arifin iaitu daripada kerabat diraja daripada Sumatera, Moko-Moko, dan Baginda telah merancang untuk menjalinkan hubungan secara langsung dengan British di England dan tindakan beliau ini dipengaruhi oleh Tengku Muhammad Arifin yang mana beliau merupakan seorang pembesar ataupun kerabat Melayu yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik dan akhirnya telah mendapat kepercayaan dipilih sebagai utusan Terengganu yang bertaraf seorang menteri bagi mewakili Terengganu menghadap Ratu Victoria di London bagi menjalinkan hubungan diplomatik. Namun agak mendekecitakan bila mana ketibaan Baginda Tengku Muhammad Arifin ini berjaya dikesan oleh Gubernur Negeri Selat iaitu Sir Henry, di mana pejabat jajahan tanah jajahan di London merujuk kembali sebab mereka masih tidak mengenali Kesultanan Terengganu dan agak mendekecitakan bila mana Sir Harry Ott memaklumkan bahawa Terengganu ini adalah tidak ada beza dengan Kedah yang mana merupakan sebahagian daripada negeri Melayu yang berada di bawah naungan Siam. Dari situ kita boleh lihat bila dimaklumkan naungan Siam, dari sini British paksa menolak utusan diplomatik daripada Terengganu kerana ingin menjaga hubungan yang telah sedia ada dengan Bangkok. Dan orang kata benda ni akhirnya menjadi satu kerugian bila mana utusan Terengganu telah ditolak dan kiriman diplomatik serta hadiah telah dipulangkan kepada Siam melalui Siam dengan beranggapan Terengganu merupakan naungan di bawah Siam. Cubaan beliau ini amat bagus tapi hasilnya gagal oleh kerana British di Singapura tidak memihak kepada negeri Melayu tapi lebih memihak pada negeri Siam. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Ni yang saya cerita yang tadi berkaitan dengan personality. Benda ni agak kurang dan tidak banyak diperkisahkan iaitu dari sudut fizikal Baginda Umar.
Baginda Umar dikenali sebagai seorang yang berbadan tegap, tinggi lampai dan sihat fizikal badan. Pada peringkat awal itu pada tahun 1831 hingga 1839, personaliti beliau memang agak hebat dan telah dilaporkan dengan agak terperinci dalam rekod-rekod Terengganu, dan dengan gaya pemakaiannya, tanjak agak berbeza, mempunyai jati diri sendiri. Namun pada penghujung usianya, sebagaimana dilaporkan dalam akhbar, terdapat 5 laporan melaporkan yang baginda mula diserang angin ahmar pada tahun 1863 sehingga membawa kepada kemangkatan pada 1876. Di sini kita lihat di mana cuma ada dilaporkan oleh Mubin Shepherd, iaitu dalam jurnal beliau pada tahun 1849, menyatakan bahawa baginda Umar menggunakan rentaka. Rentaka ini meriam kecil sebagai tongkat apabila turun pada istana Mazyah, istana hijau, berjalan menuju ke Masjid Putih. Dari sini timbul satu kemusykilan, kenapa baginda perlu menggunakan tongkat. Bila dibaca dan ditemui laporan rekod-rekod perubatan beliau, baru saya ketahui bahawa sebelah bahagian kiri, jika tidak silap, telah diserang angin ahmar, menyebabkan baginda tidak boleh menggerakkan sebelah tangan. Oleh yang demikian, itulah fungsi baginda menggunakan rentaka sebagai tongkat. Dan ini ada dilaporkan oleh Sir Harry Ott also dalam suratnya kepada Sir Tanah Jajahan di London, dan berita ini juga dilaporkan dalam Siam Repository pada tahun 1899, dan ada juga dilaporkan oleh Sir William Jervas ketika berkunjung ke Terengganu pada tahun 1875. Dan yang keempat, dalam jurnal Short History oleh Mubin Mokhtar pada tahun Mubin Shepherd pada tahun 1949, menggambarkan yang baginda agak uzur dan sebelah tangan tidak berfungsi dengan baik akibat serangan angin ahmar. Ini yang kata laporan perubatan yang agak lengkap, di mana kerap kali dilaporkan dan namun tidak diperkisahkan dalam sejarah kita. Mungkin dari sudut menjaga reputasi atau kita tidak pasti, sebab biasanya dalam rekod-rekod Melayu kita agak suka melihat rekod-rekod perubatan dilaporkan dengan jelas. Dan akhirnya penyakit angin ahmar ini membawa kepada kemangkatan baginda Umar pada 11 April 1876, dan baginda meninggal dunia mangkat pada usia 70 tahun. Namun baginda tidak ada zuriat, dan akhirnya tahta mengalir dan diserahkan kepada Yang Tuan Muda Tengku Ahmad, yang merupakan ananda saudara, iaitu anak kepada Yang Tuan Muda Tengku Mahmud, iaitu adinda beliau, dan dia merupakan jurai yang sama, iaitu cucunda kepada Sultan Ahmad pertama, iaitu marhum Farid, yang merupakan ayahanda kepada baginda Umar. Baginda Umar dimakamkan di makam Diraja Masjid Putih Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Okey, itu saja. Okay, terima kasih Encik Ismail. Okay, kita ada beberapa soalan ataupun 2 soalan daripada penonton. Soalan yang pertama, pegawai British ketika zaman Sultan Omar boleh beritahu nama ataupun bercerita lebih lanjut siapa pegawai tersebut, dan beliau dari Singapura ataupun India? Okey, pada peringkat awal semua Gubernur Negeri Silat sudah berpusat di Singapura. Di antara orang awal yang banyak memberi sokongan pada beliau ialah Gubernur Batuah. Gubernur Batuah ni bertugas di sekitar tahun 1840-an, peringkat awal pentadbiran baginda Umar, dan baginda telah dihadiah dengan 2 pucuk meriam, dan benda tu masih ada di Kuala Terengganu. Dan Gubernur kedua iaitu dengan Sir Governor, iaitu merupakan Gubernur kedua yang akrab dengan baginda Umar,
dan beliau merupakan counterpart pada Baginda Umar di Singapura, yang mana banyak memberi sokongan khususnya ketika pelayaran mengerjakan haji, undangan ke London dan menyekat pengaruh Siam di Terengganu. Baginda mendapat sokongan agak kuat daripada Kavanagh, walaupun ketika itu Siam cuba meluaskan kuasa. Namun bila masuk pada penghujung era pemerintahan Baginda, bila Kavanagh telah diganti oleh Sir Eric Ord 1867, sikap British telah berubah, mana British lebih berpihak kepada Siam dan Baginda Umar mendapat tekanan lah di penghujung pemerintahan Baginda. Namun orang kata ketika itu British pada masa yang sama cuba meluaskan kuasa mereka dan bermulalah kemasukan British di Perak 1874 dengan pengenalan sistem residen. Masa itu pun dah 2 tahun sebelum Baginda mangkat. Namun fokus masa itu British lebih kepada di pantai barat lah. Okey. Okey. Untuk soalan kedua, kita lihat Sultan marhum Baginda Umar ini merupakan seorang yang cekal, kuat, dan bukan itu sahaja, beliau begitu bijak dan strategik dalam melebarkan empayar beliau. Sebagai contoh, beliau menghantar bunga emas kepada Kerajaan Siam dan juga bersikap begitu diplomatik sehingga beliau dijemput ke London Exhibition dan mendapat pengiktirafan pada waktu yang sama. Jadi apa intipati atau pengajaran yang boleh kita ambil dalam kisah-kisah beliau ini? Okey, dari peristiwa yang berlaku dan pengalaman yang diperolehi oleh Baginda marhum Baginda Umar, kita boleh lihat pada peringkat awal 8 tahun Baginda di Daik daripada tahun 1871 hingga 1839, Baginda mendapat pendedahan daripada Sultan Muhammad ataupun marhum Keraton di kerajaan Riau Lingga, di mana ketika itu Riau Lingga menjadi destinasi perdagangan dan dilibatkan dengan Belanda, dan dari situ Baginda mendapat pendedahan dari sudut perdagangan, interaksi dengan pedagang Eropah, dan pada masa yang sama juga Baginda mendalami ilmu agama di Daik dengan berguru dengan Habib Syekh, dan dari situ ilmu-ilmu ini yang telah diperolehi dibawa balik bila Baginda start memerintah pada tahun 1839. Sebagai contoh, 2 industri yang diperkenalkan itu tenunan songket dibawa balik ke Terengganu dan industri perkapalan dikembanggiatkan di Terengganu, kerana Baginda nampak 2 bidang ini menjadi satu sumber ekonomi dan boleh membawa Kesultanan Terengganu pergi jauh. Dan saingan tu agak sukar sebab kemahiran tidak boleh dibeli kecuali dibentuk, dan itu adalah hasil yang dibawa lah. Sebab kita tengok macam teknologi kapal pinisi pun sampai sekarang, dan tenunan songket pun berkekalan sehingga sekarang. Dan yang ketiga, Baginda meneruskan tradisi salinan Al-Quran dan pengembangan sistem pengajian Islam melalui madrasah, dan sehingga kini salinan Al-Quran hasil daripada inisiatif Baginda masih boleh dilihat di seluruh dunia sebagai bukti tindakan beliau mengembangkan ajaran Islam dan aktiviti penyalinan Al-Quran. Itu tiga benda lah saya bagi contoh. Okay, begitu menarik. Kisah marhum Baginda Umar ini begitu menarik dan beliau melakar sejarah di dalam sejarah Terengganu itu sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja soalan bagi sesi kali ini. Saya bagi pihak Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Encik Zalna Abidin Sharif ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Ismail kerana berjaya menjayakan program kali ini. Semoga ilmu ataupun perkongsian yang kita lakukan pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua penonton. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada TDM Berhad kerana bagi peluang dan menjemput saya dalam siri ke-8 menjulang peradaban. Terima kasih. Terima kasih Encik Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum.